إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikut perintah Allah dan juga kita tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyaklah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, lebih-lebih lagi nikmat anak. Wahai bapa-bapa sekalian, anak adalah hadiah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita untuk nak keserenok ke dalam hati kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Quran, Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Maksudnya, harta dan juga anak-anak zinatul hayatid dunya, iaitu perhiasan bagi kita dalam dunia ni. Cuba kita fikir tengok, apabila kita kerja letih-letih, buka pintu jumpa anak kita mai peluk kita, daripada orang yang dipak yang kerja semenjak pagi sampai petang, apabila jumpa muka anak-anak mai peluk tu, hilang habis rasa letih, rasa penat tadi tu. Maka anak satu perkara yang wakwi hati kita sejuk, wakwi kita hati kita seronok. Tetapi alangkah untungnya kalau kita asuh anak kita, hera anak kita baik-baik, sehingga apabila dia besar tu, dia jadi sejuk mata hati kita juga. Oleh kerana beberapa banyak keluarga yang ketika anak dia kecil itu, wakwi hati dia sejuk, wakwi senang hati dia. Tetapi apabila anak besar mari, anak juga wakwi ibu bapa duk sedih hati semua. Oleh demikian itu, Allah Subhanahu wa taala pesan pada kita, bukan hanya Allah royak kata anak tu sebagai hiasan di dunia ini ketika dia budak saja dak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nak kita tu, anak kita ada hiasan sampai dalam syurga sikit lagi. Oleh demikian itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman semua, termasuk kita semua yang ada di sini, gapo Allah SWT pesan pada kita? Qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum nara, dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Tuhan hantar anak kepada kita bukan hanya kita serenok dalam dunia saja dak. Tetapi Tuhan suruh kita jaga dia baik-baik supaya dia akan selamat daripada api neraka juga. Kita tak say apabila Allah Subhanahu wa taala dipaksa ataupun kira hisab kita siap, kita pergi duduk depan pintu syurga, paling kiri paling kanan tak ada bini kita, tak ada anak kita di tepi sekali, kita sorang masuk syurga. Tak say lagu tu. Yang kita nak, apabila kita duduk diri depan pintu syurga, nak jatuh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, paling kanan ada bini kita, paling kiri ada anak kita. Hak itulah yang kita nak.
Oleh demikian itu ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian, tak lain tak bukan kalau kita nak anak kita jadi orang molek, jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat kita kena asuh dia baik-baik. Kita kena pera dia baik-baik. Kena hajar kena Tuhan mula-mula sekali apabila dia kecil-kecil. Apabila dia besar sikit sampai 7 tahun seperti mana Nabi SAW royak dalam hadis dia, apabila anak kita sampai 7 tahun kita kena hajar suruh dah semaya. Kena suruh anak kita semaya dah. Dah semaya lah benar hak kita nak asuh anak kita pertama kali. Sebelum kita nak hajar dia puasa, hajar buat baik segala baik ke tu, semaya dulu. Oleh kerana semaya ni Allah Subhanahu Wa Taala pesan dalam Quran kata wa'mur ahlaka bis-solah. Suruhlah anak kamu, ahli keluarga kamu dengan semaya dulu mula-mula. Wastabir 'alaiha, dan juga sabar. Kadang-kadang kita suruh juga anak kita semaya. Kita suruh sekali dua kali tak dengar belah dia. Tak nak kecek. Malah nak suruh. Tapi Tuhan tak ada royak lagu tu dalam Quran. Hak Tuhan royak dalam Quran suruh kita sabar juga. Oleh kerana benda baik ini ya bukan mudah orang nak buat. Syaitan tu kiri kanan dia heret dia tak sewi semaya. Kita royak sekali nak uya turut selalu ya bukan mudah. Oleh demikian itu wahai bapak-bapak sekalian, cara kita nak jaga anak kita selamat, pertama kali kita suruh dia semaya, uya lekat semaya. Nabi hajar suruh kita royak kepada anak kita, suruh anak kita semenjak anak kita umur 7 tahun. Wahai awal, pergi semaya lah. Pergi semaya rok pergi. Kalau tak semaya, pergi semaya dulu. Klik kolah. Sipai-sipai nak pergi main, semaya dulu. Belum nak pergi main, kena ada pesan royak semua. Lepas tu Nabi masa sampai lama mana, so kita asuh royak pesan kepada anak kita ni sampai umur 10 tahun. Nabi kata dalam hadis, apabila anak kita sampai 7 tahun, suruh kita pesan royak, suruh dia semaya. Dia suruh situ, hari ni dia tak semaya, esok suruh pula, lusa dia tak semaya, suruh sampai 3 tahun. Apabila umur dia sampai 10 tahun, Nabi kata kalau tak lekat semaya lagi ataupun tinggal semaya lagi, boleh kita nak godel anak kita. Boleh kita nak atas hajar anak kita. Bah kalau dia kerah lagi, tak saya turut, tak saya semaya, boleh kita nak hamak tu baik luar rumah. Hamak hajar lah, bukan hamak tak saya duduk di rumah. Tapi nak rakyat tak boleh kita nak buat sampai tanggal tu. Tapi Nabi masa lama mana? 3 tahun. Semenjak umur 7 tahun sampai 10 tahun. So kita duk royak saja. Tak kena godel lagi anak kita masa 7 tahun, 8 tahun kalau dia tak semaya. Tapi kita royak. Kalau biasa budak-budak ni kalau kita duk royak sampai 2-3 tahun hak tular ni ya lekat dah. Awal semaya lagi, semaya duk dengar setiap hari, nascaya anak kita akan lekat dah semaya. Maka apabila anak kita lekat semaya, insya-Allah benar-benar kebaikan lain tu tak payah sangat kita nak betuk dia. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kata, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya itu nak boleh tegah kita daripada benda fahsya, benda zina, benda karuk dan sebagainya, wal munkar, benda jahat, boleh tegah. Kalau anak kita lekat semaya inilah akan tegah dia, akan sekat dia, akan jadi pagar bagi dia tak sewiwak benda jahat lain. Oleh demikian itu wahai bapak-bapak sekalian, kita jagalah anak kita, asuhlah baik-baik anak kita supaya kita akan boleh duduk sekali juga dalam syurga dengan anak kita pada hari kiamat nanti. Wahai bapak-bapak sekalian, sekiranya kita kata tak ada, kita kerja banyak, kita kerja letih dah tak ada nak ajar anak kita, royak pada anak kita, cuba kita fikir molek. Dalam hari-hari lepas daripada kerja tu kita buat gapo rata. Setengah-setengah orang
Sudah kerja tu, dia duduk ke datai 2-3 jam boleh. Tetapi nak hajar anak dia baca Quran, nak hajar anak dia semaya boleh setengah jam, tak ada masa nak hajar. Dan bagaimana kita nak dapat hasil anak juru? Bagaimana kita nak dapat anak soleh kalau setengah jam sehari kita tak boleh nak ajar anak kita, tak boleh nak tarbiyah anak kita molek? Bagaimana kita akan jawab soalan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat? Sebab benar ni Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya, seperti mana Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang dari kalangan kita, wahai bapa-bapa, adalah ketua. Fak kita ni ketua bagi anak-anak kita berlaku, ketua dalam rumah kita. Maka gapo Nabi royak atas kewajipan ketua? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan ketua-ketua semua ni kena tanggungjawab di bawah orang paitai bakat baca dia. Orang duduk bawah jaga dia kena tanggungjawab berlaku. Tuhan akan tanya, "Rana anakmu yang dia tak juru?" Kalau kita hajar dah dia tak juru, hak tu lain hal. Tetapi bimbang-bimbang takut kita tak ada hajar. Dan juga kita dalih kata tak ada masa. Sedekah kita duduk ke datai ataupun duduk dengan kawan guru kita 2-3 jam sehari tu kita tak ada. Kita tak ada kata gapo. Tapi nak hajar anak kita boleh setengah jam tu kita kata tak ada masa. Maka kita pakat kira diri kita sendirilah, wahai bapa-bapa, supaya siapa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tu kita ada jawapan. Kita boleh royak kata kita hajar dah, kita betul dah. Maka kalau kita betul, sungguh-sungguh betul dah, anak kita yang dia tak juruh lagi, tak turut kita lagi, hak tu lepas dah tanggungjawab kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat suci Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Nabi Allah Subhanahu Taala biasa royak kepada Nabi ketika mana Nabi kita nak dakwah, nak suruh bapa saudara dia mengucap. Abu Talib, Nabi nak suruh Abu Talib mengucap, maka Abu Talib tak saya turut Nabi. Nabi duk kacau dia tak saya turut. Maka Allah SWT hatta wahyu kepada Nabi kita kata, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya wahai Muhammad, mu tak leh nak wi hidayah kepada dia. Kita sendiri bapa nak wi hidayah kepada anak tak leh. Kalau Tuhan tanda kata dia tak jurus, jadi tak jurus situ. Tapi tanggungjawab kita kena hajar dia dulu. Masa dia duduk dengan kita, belum dia nak pergi pondok, nak pergi ngaji mana, masa dia kecil sampai besar, sampai 7 tahun tu, tanggungjawab hak kita kena hajar dia, suruh semaya, suruh buat baik. Maka apabila kita royak dah, maka situ adalah lepas dah tanggungjawab kita, dan kita boleh jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, anak seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Quran yang kita baca tadi adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan dalam hidup kita. Waktu kita sejuk mata apabila kita kelik rumah. Tetapi kalau kita nak sejuk mata semua, kita kena hajar dia wia di orang juru, wia di anak yang soleh. Bagaimana kita nak hajar anak kita wia di anak yang soleh? Pertama kali semenjak dia kecil lagi, kita kena wi dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Pia jadi dia, pia kuasa, pia cipta langit, pia ada harta Allah ni. We kenal, we anak kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Pia jadi neraka, pia jadi syurga. Pia akan balas kita kalau kita buat jahat, pia akan balas kita apabila kita buat baik. Maka apabila kita hajar anak kita we kenal Allah Subhanahu Wa Taala,
tangga yang kedua, kita hajar anak kita beribadat kepada Allah. Ya kena dah tuai dia. Kena dah kata piyah anak buah dia dalam syurga. Kena dah piyah anak buah dia dalam neraka. Tangga yang kedua kita suruh dia buatlah. Kalau dia nak syurga, semaya. Kalau dia nak syurga, puasa buat baik kepada dua ibu bapa. Kalau dia nak buat jahat, dia kena dah kata piyah anak buah dia dalam neraka. Jadi tak payah sangat kalau kita hajar turut aturan dia. Dan yang ketiga, kita hajar anak kita dengan akhlak yang baik, akhlak Islam. Kasih sama saudara dia dan sebagainya. Maka apabila kita asuh anak kita jadi anak yang soleh, di situlah Nabi SAW bersabda, innar rajula, sesungguhnya seseorang lelaki itu apabila pergi hari kiamat sikit lagi, masuk dalam syurga, Tuhan akik dia tinggi dalam syurga, akik darajat tinggi dalam syurga, sehingga dia kejut. Sebab gapo kerana Tuhan akik dia dalam syurga tinggi sangat ni? Duk fikir pergi mari amalan dia tak banyak sangat. Dia tanya Tuhan, sebab gapo kerana dia boleh tamneng tinggi dalam syurga? Maka apakah jawab Allah SWT kepada bapa tu ataupun ibu tu? Tuhan kata, bistighfari waladika laka. Oleh kerana anakmu ketika mu mati duduk dalam kubur tu, tak lupa dia mu duk doa widimu sakmu. Rabbighfirli ataupun Allahumma ghfir lahu warhamhu. Anak kita duk doa wid kita sakmu, maka bapa hak duduk dalam kubur ni duk dapat doa anak. Anak dah minta wi Tuhan apung dosa kita, duk minta wi Tuhan wi rahmat kepada kita, sehingga habis dosa kita, Tuhan akik darajat kita sampai ke dapat darajat yang tinggi dalam syurga. Oleh demikian itu, untung sangatlah bagi orang yang Allah SWT beri anak kepada dia dan dia jaga anak dia baik-baik, jaga anak dia jadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang tak lupa kepada dua ibu bapa dalam doa dia. Ninglah akibat dia, ibu bapa dapat darajat yang tinggi dalam syurga. Oleh itu ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian, satu perkara lagi yang kita tak boleh lupa juga, oleh kerana dengan kekuatan kita, dengan kuasa kita, kita tak kuasa nak ubah hati anak, tak kuasa nak betul anak kita jadi orang juruh kalau Tuhan tak izin. Sebab tu kakak hak paling penting kali sebelum kita nak asuh, nak ajar anak kita jadi molek, kita kena doa minta kepada Tuhan, minta Tuhan jadi anak kita anak yang soleh, anak yang baik. Kalau kita baca dalam Quran banyak contoh-contoh yang Allah SWT akik contoh dengan doa nabi-nabi dulu. Dia doa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah bagilah kepada aku anak yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati, ya Allah jadikanlah aku dan juga anak-anak aku sebagai orang yang berdiri kat semaya, tak tinggal semaya. Itu pertama kali sebelum kita nak asuh anak kita, nak ajar anak kita doa dulu, minta Allah SWT bagi anak soleh kepada kita. Semoga kita semua dapat anak soleh dan kita selamat dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين فدمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.